أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الوافي بسم الله رب السماوات والأرض بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh pada semua sahabat yang berada di sana yang menonton FB Live untuk hari ini. Selepas lebih kurang sebulan kita tidak online pasal remedi. Remedi umum kita mungkin beri fokus hanya kepada remedi-remedi yang jenis rare ataupun jarang sekali. Okay, sebab kita akan buat kelas untuk remedi-remedi utama yang memerlukan penjelasan yang panjang, itu kita buat kelas pada kumpulan yang khusus. Umumnya kita ambil remedi yang pendek-pendek lah untuk yang free ataupun percuma, dengan tujuan untuk menyelaraskan terjemahan kita buat di dalam buku Dr. Borik dengan buku Dr. Borik yang asal. Okey, so hari ini mudah-mudahan semua kita mendapat manfaat dan berkat pada hari Jumaat ini. Dan remedi yang kita fokus pada hari ini ialah amygdalus persica. Okey, amygdalus persica. Kita boleh buat carian dalam internet. Amygdalus persica ini merujuk kepada bahan apa? Sejenis tumbuh-tumbuhan yang hampir sama kalau buahnya dengan buah peach. Okey. Buah peach tu nama lain tapi kumpulan family dia samalah, jenis persica juga. Tapi kita refer secara khususnya kepada Amygdalus persica. Peach tree, dia sebut di sini peach tree juga. Tapi pokok peach ni banyak banyak jenis. So ini jenis yang Amygdalus persica. Yang ini remedi rare ni selalunya catatannya pendek saja. Dia lebih spesifik dari segi kerja ubat dan juga tidak dikelaskan ke dalam remedi yang kita katakan sebagai polycrest. Dia bukan polycrest. Satu lagi Amygdalus persica ini, dia lebih banyak kegunaan dia yang bersifat herba. Maknanya dia dibuat ubat khususnya di kebanyakan tempat, malah peringkat awal homeopati dulu pun dibuat pada dos herba. Maknanya dos mentah, dos mentah yang segar. Okay, kita lihat, kita akan lihat sebab ada Amygdalus persica ni pasti ada orang yang buat proving. Ada. Sebab itu dalam catatan Dr. J.H. Clark, catatan Dr. J.H. Clark ada simptom-simptom berdasarkan anatomi. Ada juga, walaupun tidak ada di dalam Dr. Borik, tetapi dalam bahagian anatomi itu ada. Dalam Dr. Borik diberi secara umum, tapi simptom itu pun boleh dirujuk kepada simptom-simptom anatomical. Okey. Terjemahan yang telah kita lakukan untuk remedi ini dimulakan dengan menjelaskan bahawa ini adalah satu remedi yang sangat bernilai, sangat berharga dalam menangani pelbagai jenis muntah. So, isu
yang lebih dekat dengan remedi amygdalus persika ialah muntah-muntah. Terutama muntah kesan daripada mabuk hamil. Orang kehamilan selalu mabuk dan mabuk itu menyebabkan muntah. Jadi boleh diberi. Kita kalau tak ada remedi lain, kita boleh beri amygdalus persika. Iritasi pada mata. Kalau ada gatal-gatal pada bahagian mata. Kalau ada gatal-gatal pada bahagian mata. Dua dah yang kita boleh rujuk. Satu lagi iskuria. Iskuria dan hematuria. Apa makna iskuria? Kita menahan kecenderungan untuk ada penahanan terhadap kencing. Ataupun bahagian kencing itu terkumpul. Mungkin dalam pundi kencing, mungkin di dalam saluran dia. Maknanya terkumpul banyak. So disebut iskuria. Ini penakungan urin. Ini ciri-ciri amygdalus persika. Dan bersama dengan itu ada hematuria. Maknanya ada perdarahan dalam salur kencing. Bagaimana kita tahu? Kalau kita kencing, keluar merah-merah darah, itu tandanya ada hematuria. Kalau kita kencing, nampak ada keluar merah. Banyaklah faktor bila kencing berdarah ni. Mungkin ada kes batu karang ke, ada luka ke dalam saluran kencing. Khususnya untuk remedi ini disebut oleh Dr. Borik hemorrhage daripada pundi kencing. Maknanya ada perdarahan pada pundi kencing. Maknanya sesuai dengan amygdalus persika, dia tidak menyebut secara langsung ianya disebabkan oleh batu karang atau sebab-sebab lain. Tapi hemorrhage, kalau kita lihat darah saja, dia boleh jadi datang daripada bladder, daripada pundi kencing, ataupun datang daripada saluran kencing. Okey, so dah kira berapa tu? Muntah mabuk hamil, iritasi pada mata, gatal-gatal, iskuria, hematuria. 4, kurangnya 4. Hematuria tu boleh refer pada hemorrhage lah. Iritasi gastrik. Okey. Tidak selesa bahagian gastro. Di kalangan kanak-kanak. Tidak dapat sesuaikan dengan segala jenis makanan. Maknanya, kalau ambil makanan tertentu, dia boleh jadi rasa tidak selesa. Ada masalah dalam gastro dia. Mungkin gastrik, tapi ada kaitan dengan gastro. Hilang deria bau. Oh, ini bagus ni. Sebab kita kadang-kadang orang bertanya, tapi kita susah nak cari remedi. Di sini remedi dia direct. Dia kata hilang deria bau dan hilang selera. Maknanya tiada selera makan. Deria bau pun tak ada. Tak boleh nak kesan bau apa. Maknanya matilah, mati bau. Jadi, ni baguslah. Boleh jadi satu remedi spesifik untuk kes mabuk kehamilan. Dia boleh jadi remedi spesifik untuk hilang deria bau. Saya ingat beberapa bulan lepas ada orang bertanya pasal hilang deria bau. Kita berilah beberapa remedi. Kemungkinan remedi kita beri. Okey. Tetapi sekarang ni kita ada satu remedi yang kita kata spesifik. Maknanya mungkin kita boleh letak stok di rumah kita. Kalau ada kes hilang deria bau, terus ambil amygdalus persika. Sama ada remedi ini ada di Malaysia atau tidak, kita kurang pasti sebab ini remedi yang jarang-jarang. Jarang, remedi yang sangat rare. Tapi simptom dia bagus, spesifik. Kita jarang jumpa ni. Hilang deria bau, hilang selera makan. Agak-agak remedi apa? Kalau bukan remedi ini, remedi apa yang ada hilang deria bau? Ada beberapa remedi popular pun. Cuma kita tidak fokus pada hilang deria bau.
Okey, bagi amygdalus persica kita boleh guna untuk hilang deria bau dan hilang selera. Tidak selesa. Tekak saya tidak selesa ni sebab makan pedas. Makan sambal nasi lemak. Begitulah selalunya. Kalau tak makan tu okey ya. Okey, iritasi. Iritasi gastrik dan intestin. Ini jelas oleh Borik ya. Kita terjemah ni gastric irritation ni, iritasi gastrik dan intestin. Tidak selesa dalam usus. Apabila lidahnya panjang. Kita mula rasa tidak selesa bila lidah kita keluar air. Nampak macam panjang aja. Dan kita nampak runcing, nampak kelihatannya tajam. Dia hujungnya runcing. Tepinya merah. Tepinya kita tengok, merah daripada kawasan lain. Ini simptom dia. Kalau kita nak kena amygdalus persica ni, tepi dia merah, hujung dia runcing, panjang. Dan pada masa yang sama, kita ada tidak selesa pada gasta dan intestin ataupun usus. Dan pada waktu yang sama, kalau kita rasa ada loya dan muntah, seperti wanita sedang hamil ke, dia ada loya dan muntah. Kemudian dia ada rasa gatal, tidak selesa dalam usus dia, lidah dia panjang dan runcing, dia boleh direct terus pada amygdalus persica. Okey, hubungan. Bandingkan amygdalus amara. Ada remedi lain, amygdalus amara. Mungkin ini pun remedi yang tidak popular. Amygdalus amara, bitter almond. Sakit menerusi tonsil. Kalau sakit dalam tonsil, kerongkong nampak gelap, sukar menelan, muntah-muntah, batuk serta sakit dada. Boleh guna amygdalus amara. Ini dia beri simptom-simptom yang sesuai dengan amygdalus amara. Maknanya batuk serta sakit dada ni dekat dengan satu remedi yang biasa kita guna, Bryonia. Bryonia batuk sikit, bergerak sikit kita mudah rasa sakit dada. Batuk sikit rasa dada sakit. Okey, hampir dengan Bryonia. Tapi Bryonia remedi polycrest, banyak guna. Ini remedi rare ini, dos dia pada asalnya mengikut Dr. Borik guna infusi. Infusi mentah segar. Bahasa Inggeris, dia bahasa Inggeris dia kata apa? Bahasa Inggeris, amygdalus persica. Fresh infusion or mother tincture. Okey. Infusi mentah segar. Itu cara saya terjemahlah. Fresh infusion merujuk kepada infusi mentah segar. Apa makna infusi? Maknanya kita boleh guna bahan-bahan pokok dia, mungkin daun dia, mungkin bunga dia. Kita rebus ke ataupun rendam dia dalam air untuk 5 minit ke 10 minit. Lepas tu kita boleh ambil minum air dia. Itu secara infusi. Dia tidak merujuk kepada infusi dalam perubatan. Dalam perubatan infusi itu mungkin kita masuk ke dalam salur darah direct, bahan. Ini tak, dia refer pada infusi segar, maknanya dibuat secara herba, kita boleh minum seperti air teh lah. Teh, kita ambil daun teh, letak dalam air tu dan kita boleh minum air dia. Ataupun mother tincture, tinctur ibu. Saya terjemah dalam kes ini saya buat apa? Titikan ibu. Samalah. Tinctur ibu. Mother tincture. So, dalam kes ini kita boleh guna mother tincture. Sebab apa boleh guna? Sebab bahan ini bukan bahan beracun. Pokok ini bukan pokok beracun. Bukan pokok berbahaya. Tidak seperti aconitum. Tidak seperti bel. Tidak seperti rustox. Ini semua pokok-pokok berbahaya. Tak boleh guna mother tincture. Tak boleh masuk pun Malaysia. Kita tak jumpa mother tincture di Malaysia. Okay. Itu adalah pokok-pokok beracun. Amygdalus ini bukan beracun. Dia sama dengan pokok buah peach. Semua dia family dia hampir sama tapi dia lain sedikit.
Tapi dia still buah peach. Okey. Kita lihat pada okey. Cuba kita lihat. Remedy ini ada dikeluarkan oleh SBL. SBL ni syarikat yang popular, yang banyak ubat dia boleh terdapat di Malaysia pun. Dan kita boleh dapat dalam potensi Q biasanya. Maknanya potensi mother tincture. Dan kita juga akhir-akhir ini sudah boleh didapati dalam bentuk potensi 6 lah biasanya. Dan kegunaannya disebutkan oleh SBL sini untuk merawat aiskoria dan hematuria. Kencing berdarah, kencing menakung, banyak takungan kencing dalam tu. Susah, maknanya dia susah nak mengeluarkannya. Kita boleh guna remedy di kalangan. Ada masalah ni. Oh, patutlah buat wifi tadi. Terlupa dia nak reconnect semula. Ni reconnect semula. Sebab tadi tak masuk wifi, mungkin dia punya data dah habis. Sekarang dia reconnect balik. Okey, so kita lihat. Kita buat satu lagi perbandingan. Perbandingan dengan yang biasa kita lihat di dalam J.H. Clark. J.H. Clark kata dia boleh, secara klinikalnya boleh digunakan untuk iritasi mata. Sama dengan Dr. Borik, dia sebut mengenai gatal-gatal pada mata. Ada gangguan pada gester. Gastric irritation ni lebih merujuk kepada gangguan pada gester. Tidak sangat kepada gastrik. Kalau betul-betul pada masalah gastrik, biasanya dia ada simptom masam-masam, ada beresid. Ini dia tak sebut. Gastric irritation merujuk kepada iritasi pada gester. Genital weakness, kelemahan bahagian kemaluan. Smell. Siapa ni? J.H. Clark juga menyebut mengenai kehilangan bau, kehilangan deria bau. Pengecapan hilang. Selera hilang. Selera hilang. Disebut taste, loss of taste. Hilang selera. Hilang selera. Sprains boleh diguna juga untuk kes-kes terpulas, terpelecuk, disebut di sini. Toenails, kuku-kuku jari kaki, kuku-kuku jari kaki, khususnya ibu jari. Kalau ada jangkitan di situ, boleh guna. Vision disorder, penglihatan terganggu, disorder. Wrist, affections of wrist, dan kita rasa lemah dalam pergelangan tangan, boleh guna. Okey, detail karakteristik symptoms. Karakteristik symptoms ni, Demiors ada cerita katanya ketika dia membuat sediaan remedy ini daripada bunga-bungaan untuk membuat tincture. Bagaimana dia buat tincture? Berbeza daripada herba. Dia bukan rebus seperti itu. Bila sebut tincture, maknanya dia campur dengan unsur alkohol. Alkohol campur air suling ke ataupun alkohol saja ke. Kalau dia campur dua tu, dia boleh menjadikan remedy itu berbentuk tincture. So katanya apa yang dia rasa bila dia tengah membuat tincture itu, maknanya ini jadi proving the sense of vision was disordered. Dapat terganggu, pemandangan dia terganggu dan mata dia mengalami iritasi, tidak selesa. Sense of smell and taste were abolished, hilang selera terus, hilang bau terus. Dan lepas tu dia ada rasa sakit dalam abdomen. Disebut vertical lines, maknanya ada jalur sakit menegak begitu dalam bahagian abdomen. Juga dalam hati, dalam jantung, dalam
limbs, anggota-anggota badan. Weak wrist, pergelangan dia jadi lemah, pergelangan tangan jadi lemah. Pains under great toenails, rasa sakit di bawah kuku ibu jari kaki, dan persistent itching, gatal-gatal berterusan. Ada kes disebut sini, ada kes oleh O.S. Haynes. Dia kata an infant in its second summer, pada musim panas kedua, had acute dyspeptic diarrhea. Ada diarrhea, ada cerit-birit dengan kembung. Dyspeptic maknanya ada kembung yang tidak cerna, with persistent vomiting of all food, dan berterusan memuntahkan makanan. So, tidak ada remedi pada masa itu katanya. Lalu dia hantar anak itu ke bukit, sent to the mountains, but the change made it worse. Perubahannya membuat sakitnya melarat. Apa yang dia buat lepas itu, dia jumpa seorang pengamal, dan pengamal herba lah, pengamal herba ni. Lalu dia mempreskripsikan 2 atau 3 daun pokok peach, pokok Amygdalus persica ni. Lalu dimasukkan ke dalam air yang mendidih. Lepas itu disuamkannya, disejukkannya, kemudian diberi sebagai infusi itu beberapa kali kepada infant. Infant maknanya bayi lah, sekitar antara sebulan hingga 2 tahun ke. So katanya kesannya sangat cepat. Dan anak-anak itu baik, anak itu menjadi pulih dengan cepat. Maknanya remedi ini bagus untuk dyspepsia. Ada masalah ketidakcernaan. Ini bagus. Detail symptoms yang diberikan oleh Clark ni, katanya ada rasa macam tekanan atau gatal-gatal dalam kedua mata kalau kita semasa membaca. Ada perasaan benda asing ada dalam tubuh, ataupun ada rasa silauan di hadapan mata, kita boleh guna remedi ini. Itu antara yang disebutlah. Dan kalau bahagian telinganya sebelah kanannya ada semacam tumor. Ada ketumbuhan di sebelah kanan. Boleh guna. Dan kalau kita sentuh dia, rasa sakit. Saya ada ketumbuhan sebelah kiri. Sebelah kiri. Dah keras dah. Dulu dah cuba berbagai remedi, dia jadi keras. Keras dia tak ada melarat lah. Dia jadi seperti itulah selamanya. So, bahagian hidung katanya ada nasal cartilage. Tapi simptom penting di sini dia kata upper jaw. Bahagian rahang atas itu rasa seolah-olah memar. Dan bau. Ni bahagian hidung ni, maknanya bau juga hilang. Dari bau dia hilang. So, bagus. Maknanya keterangan detail dia jelas. Memberi support atau sokongan kepada simptom-simptom yang kita sebutkan di dalam Dr. Boric dan juga J.H. Clark tadi. Dan mukanya ada rasa sakit, sakit kementahan, raw pain. Raw pain ni selalu kita boleh terjemah sebagai sakit kementahan. Atau sakit macam melecet bahagian bibir bawah. Dan dia menggelebih, membekak. The mouth loss of taste, tiada selera, tiada rasa, tiada selera, pengecapan dia hilang. Vertical internal pain, bahagian abdomen. Ini saya cerita, di sini apa yang saya bawa sekarang ni ialah by anatomy. Tadi face, mouth, bahagian abdomen, dia kata ada sakit bahagian dalam secara internal. Secara internal. Okey, kita lihat male sexual organ. Tadi kita ada sebut pasal male sexual organs tadi. Dikata ada ejakulasi. Kemungkinan semasa kita berak ada keluar semacam semen ataupun air mani, tapi tidak ada penegakan, tak ada ereksi. No erection followed by empty feeling. Rasa kosong, tak ada rasa lazat, tak ada rasa syok, tak ada rasa apa. Dia keluar aje semen. Boleh juga guna remedi ini.
Dan mungkin ada rasa sakit-sakit di bahagian kemaluan. Okey. Ada juga kelesuan di kedua kaki tu, kita rasa letih sangat, lesu sangat. Ataupun sakit itu terasa di bahagian belakang atas pinggul. The pain above hips, atas daripada pinggul. Okey. Upper limbs, anggota atas. Dia kata wrist sprains easily, mudah terpelecut. Okey, itu tadi kita sebut pasal wrist. Dia kata wrist sprains easily. Dia maknanya dia mudah terpelecut, mudah tertanggal. Fatigue pain, sakit yang melemahkan di dalam kedua pergelangan tangan. Okey. Bahagian anggota bawah, lower limbs, dia kata ada vertical lancinations. Vertical lancinations, ada rasa menusuk yang bersifat menegak dalam right thigh. Right thigh maknanya paha sebelah kanan. Okey. Rasa sakitnya boleh jadi menggelenyar, rasa denyut-denyut halus dan seperti ada tusukan. Denyut-denyut dengan tusukan. Dan rasa kekejangan pada kedua kaki. Stiffness, kekejangan pada kedua kaki. Gatal-gatal dan menyucuk tajam. Gatal-gatal menyucuk tajam di bawah kuku jari kaki. Kuku jari kaki tu rasa gatal menyucuk tajam. Generalities, dia kata orang amygdalus persika ni, dia kalau dia minum whisky ke, dia kata disebut sini wine. Dia minum wine, 1 gelas pun cukup untuk buat dia mabuk. Orang lain mungkin memerlukan beberapa gelas. Dia segelas pun dah cukup. Ini tanda amygdalus persika. Okey. Dan gatal dia kadang-kadang obstinate. Maknanya teruk. Gatal dia teruk. Tidak tertahan. Di kawasan yang tidak tertentu, di kawasan tubuh, mana-mana kawasan, dan dia datang dengan tiba-tiba, sudden local itching, makna gatal-gatal kawasan lokal yang tiba-tiba, kawasan tertentu yang tiba-tiba. Jadi itu bahagian kulit. Okey. So habis cerita itu daripada GH Club, kita pergi pada simptom-simptom anatominya, maknanya remedi ini ya ada proving yang dibuat. So kesimpulannya, remedi ini, amygdalus persika secara umumnya digalakkan ambil dalam bentuk mother tincture. Kalau kita beli mother tincture, kita boleh titis beberapa titis tu masuk dalam air suam ke setengah cawan dan kita minum. Tak ada masalah. Ataupun dah secara infusi, kalau kita ada pokok tu, kita ambil daun-daun. Biasanya dia ambil bunga-bunga. Dah rendam dalamnya, simpan untuk beberapa waktu dan kita boleh guna, boleh minum. Mungkin boleh guna sebagai rawatan lokal juga. Okey, so ini satu remedi yang ke-44, amygdalus persika atau peach tree, adalah remedi rare yang jarang-jarang kita guna. Mungkin susah didapati di klinik-klinik homeopati di Malaysia. Tapi saya fikir pembekal ada juga bawa masuk. Sebab hari itu saya beli Gentiana. Gentiana itu pun remedi rare. Jadi saya beli itu pun sebab ada kes, ada hal. Jadi ini pun boleh juga dibeli, boleh juga disimpan kalau kita nak fokus pada masalah tertentu. Kita banyak remedi yang bersifat polycrest yang boleh guna untuk kes seperti ini. Tapi mungkin ada remedi kita itu tidak berfokus. Yang ni hilang deria bau dan hilang selera ni, kita boleh letak dia untuk fokus pada merawat masalah hilang deria bau dan hilang selera. Kalau ada simptom muntah, loya, gastrik, lagi baguslah pergi sesuai. Ataupun ada pendarahan dalam saluran kencing. Kalau bersama banyak simptom tu, lagi baguslah kita guna remedi ini. So untuk remedi yang lain, sekarang ni saya buat program free ni. Saya fokus banyak kepada remedi rare dan
kita buat sekali sebulan. InsyaAllah boleh diteruskan. Tapi mereka yang ingin masuk kelas untuk remedi-remedi utama, kita akan buat untuk remedi utama. Ini kelas berbayar, berbayar ni bayarlah dalam berapa ringgit nanti saya akan bincang dengan persatuan lah. Mungkin ialah satu sesi 30, lebih kurang RM30 boleh jadilah. Sesi dalam, kita boleh buat per 2 bulan, setiap 2 bulan. Maknanya lah 2 bulan tu ada 8 sesi. 8 sesi dan mungkin kita boleh cover sampai 10 remedi. Maknanya bolehlah buat bayaran 2 bulan sekali dan kita buka kelas tertutup, kelas tertutup yang kita offer kepada mereka yang sedang mengikuti kelas. Sekarang kita sudah ada kelas Pioneer, Introduction to Homeopathy, sudah ada kelas Pioneer seramai 17 orang. Kita ada kelas yang kedua, kelas Pioneer dah tamat. Yang kelas berlangsung sekarang, kelas kuliah PPHM. Kita ada sekitar 26 ke 27 orang. Last kelas untuk Introduction to Homeopathy, kalau siapa yang belum pernah mengikuti, kita akan buka, janji saya pada bulan Januari atau Februari. Tapi mungkin pihak persatuan minta saya awalkan, jadi saya mungkin awalkan pada bulan Disember. Hujung-hujung Disember kita akan buka, akan tamat bulan Januari. Dia paling lama pun 5 minggu kita tamatkan Introduction to Homeopathy. Mereka yang mengikuti kelas ini, kita offer lebih dahulu untuk masuk kelas Materia Medica, yang kita akan cakap seperti ini juga, tapi fokus pada remedi utama. Okey, siapa yang masuk kelas itu mungkin akan bermula bulan Februari, tamat pada bulan puasa. Sebelum puasa kita akan tamatkan. Selama 2 bulan, siapa nak menyertainya, kena buat bayaran lah, seperti yang kita janjikan. Berapa lama perlu ambil ataupun minum Amigdalus Q? Berapa lama saudara Rosdi, berapa lama sehingga simptom kita habislah. Kita tak ada simptom lagi, kita tak perlu sambung. Dia prinsip dalam homeopati, kita boleh minum ubat masa kita ada simptom. Bila dah habis simptom, kita tak perlu continue dah. Kebanyakan ubat begitu. Cuma ada beberapa ubat yang tidak sensitif, makna kita boleh berterusan ambil untuk keperluan tenaga kita, untuk kurangkan penat ke, seperti Anika, seperti Akonat, itu kita boleh ambil berterusan. Tapi remedi-remedi lain biasanya bila habis time dia, kita kena berhenti sebab kita takut dia akan timbul aggravation ataupun proving pada ubat pula selepas itu. Kalau kita ambil kerap lah biasanya. Kalau jarang-jarang, tidak akan berlaku lah. Okey, semua penjelasan apa pertanyaan seperti ini, kalau kita ambil kelas, boleh buat pertanyaan lah nanti bila dalam kelas Materia Medica yang kita akan adakan. InsyaAllah kita buat kelas Materia Medica, kita tengok juga selepas beberapa waktu kita akan lihat slot masa untuk kita masukkan bahagian-bahagian penting daripada organon. Mungkin kita akan cari slot lah, hanya untuk kelas berbayar sahaja. Okey, saya jangka bulan Februari lah mula. Saya tidak dapat, kalau saya dapat respons daripada persatuan, ahli kemasukan kita utamakan mereka yang sudah register intro. Orang yang ada diploma pun boleh, orang yang tak ada diploma tapi ada kuliah pengenalan daripada kita akan bagi masuk. Sebab apa perlu kuliah pengenalan daripada saya dan program PPHM ni? Sebab apa? Sebab cara penyampaian tu tak sama. Kalau orang lain, mungkin ada bahagian-bahagian yang dia fokus, ada bahagian dia tak. Bahagian saya rasa dah 80-90% kira lengkap lah untuk memperkenalkan homeopati kepada peserta. Ada bahagian yang lain, tambahan sikit-sikit tu kita akan masukkan dalam, ataupun kalau ada orang yang bertanya semasa
program lanjutan nanti. Lanjutan itu fokus hanya pada material medikal saja dan kita cuba slot in intipati daripada organon. InsyaAllah kita untuk meningkatkan ilmu. Program ini bukan program untuk memberi CJ, diploma apa semua, tak ada. Tapi untuk peningkatan ilmu. Jadi kita buka kepada yang ada diploma pun tak apa. Yang ambil kursus kita ni pun tidak apa. So kita tidak ada iklan. Yang ni insyaAllah lah kita tidak iklan dah. Cuma saya cakap seperti ini saja, iklan seperti ini saja. So kita hanya iklan kuliah intro to homeopati. Yang ni lain. Dan mungkin sikit masa ni saya nak ambil sedikit mengenai buku yang saya sebenarnya perlu banyak masa untuk saya tengah sedang buat balik buku utama kita perubatan homeopati itu yang terbit tahun 1997. Tahun hadapan adalah tahun Jubli Perak. Buku tersebut sudah 25 tahun. Buku itu masih lagi mantap. Boleh digunakan untuk kuliah pengenalan dengan konten yang cukup. Tapi yang terbaru ni kita tambah lagi. Sekarang 3 hari lepas channel live saya ni, bukan live, HBI punya page FB ni di blog sebab ada perkataan vaksin dalam tu. Di blog selama 3 hari. Dan 3 hari itu saya telah guna untuk repair sedikit 1-2 bab daripada buku tersebut. Jadi ada repair sekarang berkaitan dengan pensejarahan, ada repair. Berkaitan dengan falsafah perubatan homeopati, tak banyak tapi sikit-sikit adalah mungkin bahagian pengenalan je ke. Dan bahagian ketiga yang sedang kita masukkan banyak bahagian farmasi. Farmasi kita lebihkan sikit. Maknanya dalam bahagian pengenalan tu, saya ingat buku yang dulu tidak ada dari segi sumber remedi. Sumber daripada hewan, sumber daripada herba, sumber daripada nosot ke apa semua tak ada. Jadi buku yang terbaru kita akan masuk sedikit. Dan ada topik-topik baru juga dalam tu. Fokus kita ialah untuk jadikan buku tersebut sebagai buku foundation, buku asas untuk orang belajar universiti. Dia boleh guna peringkat foundation, peringkat asasi, ataupun dia guna boleh untuk tahun pertama universiti. Kita belum ada buku rujukan dalam bahasa Melayu. Walaupun pensyarah kebajikan universiti sekarang ni bercakap Inggeris semua, sebab semua dari India, dari Pakistan. Tapi untuk pelajar memahami homeopati itu agak sukar sikit kalau dia dapat buku dalam bahasa Inggeris. So dia perlu pada buku penerangan yang lebih mudah. So itu tujuan kita buat ni supaya dia boleh menjadi buku teks kepada pelajar tahun pertama universiti. Dan teks juga untuk kursus pengenalan yang kita akan buat akan datang. Itu saya akan guna buku tersebut juga sebagai teks utama. Kita ada 2-3 teks yang kita minta beli, yang ni akan jadi teks. Perancangannya bagaimana rupa buku, wallahualam. Kalau kos dia tidak tinggi, mungkin kita buat hardcover. Mungkin kita buat warna. Itu mungkin. Kita cuba. Sebab yang ni kita betul-betul upgrade 25 years. Jubilee. Sambut Jubilee ni. Kita memang akan buat cantik. Harga sudah tentulah lebih daripada biasa. Dan muka surat pun banyak lah. Sekitar mungkin pasti lebih 200. Harga wallahualam. Kita pun tak boleh nak tentukan lagi. Mungkin dalam sekitar 60-70. Biasalah. Tambah-tambah kalau hardcover. Kita belum pernah buat lagi hardcover. Yang ini kita tengok kos hardcover tu berapa banyak. Nanti kita boleh jual. Untuk sales kita tidak risau. Sebab kita student yang akan ambil kursus nanti. Kita boleh jual direct. Mungkin tak boleh jual ke orang luar pun. Siapa belajar saja kita jual. Orang luar tu tak tahulah. Kalau dia orang nak beli, kita boleh jual. Okey, buku yang terbaru ni akan berfokus. Walaupun dia buku lama. Buku lama ada lagi stok dalam sekitar 100 biji. Tak ada masalah. Tapi yang baru ini, the size will double lah.
Saiz dia double. Dan harga pun dulu harga tahun 1997, tahulah harga tahun 1997, 25 tahun dah sekarang, harganya sudah pasti lain. Kos dia lain, harga buku pun pasti lain. Itu tak boleh dielakkan lah. Yalah, ini saranan. Buku tu buat kulit tebal. InsyaAllah, bukan kulit tebal saja, kita sebut hard cover. Kulit keras. Kulit keras. Jadi harga pun, harga dia keras lah sedikit. Seperti buku. Buku ni sebenarnya patut buat hard cover ni. Material Medica Homeopati. Bila saya tengok, saya rasa, buku ni memang bagus buat hard cover. Tapi kos lah. Kita nak buat yang ni pun sebab 3 jilid kos dia sangat tinggi. Tapi mungkin satu masa buku ini pun kita akan buat hardcover juga. Kalau tak tinggi kita buat hardcover juga. Sebab penting untuk kita jadikan dia sebagai hardcover. Sebab buku ni orang pasti akan pegang lama. Sebab ini adalah rujukan. Dan setakat ini adalah rujukan terbaik bagi Materia Medica. Dan kalau hardcover dia lagi cantik. Memang insyaAllah kalau ada modal kita buat lah. Tak ada modal nak buat macam mana. Ada orang mungkin dia nak guna secara harian yang soft cover, hard cover ni dia nak guna di perpustakaan dia, nak simpan lama, nak rujuk apa semua. Di klinik dia nak simpan lain, di rumah dia nak simpan lain mungkin. Yang ni mungkin. Tapi kita akan cuba keluar dulu buku hard cover pengganti perubatan homeopati. Okey. Yang dulu ni muka surat berapa? Muka surat 141 muka surat. Yang lama ni 141 muka surat. Yang baru saya tak boleh nak anggar lagi. Mungkin sampai 241 muka surat. Lebihlah 100 muka surat. Pasti lebih. Cumanya insya-Allah lah kalau ada ruang kita akan cuba buat color. Dia cuma masalahnya sekarang setting kita kena buat sendiri. Kalau tidak, harga dia sangat mahal. Kalau setting kita serah kat kilang, harga dia sangat mahal. Kita cuba. Okey, itu saja untuk hari ini. Nanti saya buat live cast untuk buku terbaru nanti. Tapi saya kena siapkan dulu buku terbaru ni. Sekarang baru 2-3 bab baru yang tengah dikemas kini dan belum checking lagi. Jadi saya perlu masa untuk uruskan buku terbaru. Hujung bulan ni saya ambil break 1 minggu. Seminggu jadi 2 minggu kita boleh uruskan. InsyaAllah lah sebelum kelas terbaru untuk intro to homeopati, jangkanya semasa Christmas kita akan mula. InsyaAllah. Yang Puan Norliza tak ada di sini. Kalau dia boleh dengar. Seminggu ketiga atau keempat bulan Disember. Itu siapa yang belum masuk lagi, kalau nak masuk masa tu, okey. Okey, sebab kuliah tertutup, kita insya-Allah offer pada mereka yang telah melalui kursus pengenalan yang kita adakan. Insya-Allah. Itu saja daripada saya untuk hari ini. Semoga hari Jumaat ini membawa barakah, memberi manfaat kepada semua dan kita semua mendapat pahala ganjaran di hujung hari, di hari akhirat insya-Allah. Salam Jumaat buat semua, banyakkanlah bersalawat pada junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat dan syurga yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka yang beriman dan beramal soleh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.